المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Khabar semua sihat? Saya tak apa-apa sihat sebenarnya. Tekak kering sikit, ada batuk sikit, ada sesama sikit, ada sakit kepala sikit, banyak. Tapi tak apa, insyaAllah kita sambung pengajian kita muka surat Pelita Penuntut, Kitab Jawi 38, buku Rumi tu 101. Kita berhenti dekat mana? Dan adalah masalah. Situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Dan adalah masalah habuan daur itu ada tersebut di dalam syarah ini risalah, tetapi perhamba tiada bawa akan dia kerana takut panjangnya. Dia Tuan Syekh dia kata masalah berkaitan dengan habuan daur tu. Habuan daur tu maksudnya masalah bila seseorang itu mengulang-ulangkan pelajaran apa yang dia dapat. Jadi Tuan Syekh ni dia dah ringkaskan. Jadi dia katalah dia tak bawa lah perbahasan yang panjang kerana takut jadi lagi makin panjang. Daur itu maksudnya berpusing-pusing ataupun mengulang-ulangkan pelajaran pengajian yang dipelajari. Dia ada satu bab dia. Dikatakan bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dengan apa engkau dapatkan ilmu? Berkata Ibnu Abbas, dengan lidah yang sangat bertanya-tanya, maksudnya dengan lidah yang banyak bertanya dan hati yang sangat berfikir-fikir, dan hati ataupun akal yang banyak berfikir. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Fadail Sahabah, Fadilat Ilmu lah. Itu riwayat Imam Ahmad. Jadi cara mendapatkan ilmu itu kunci salah satunya ialah banyak tanya. Miftahul ilmi as-su'al. Kunci ilmu itu adalah dengan pertanyaan. Bila kita tanya akan terbuka lah beberapa jawapan-jawapan. Itu kunci. Maknanya jangan malu lah nak bertanya. Tanya aja. Semua yang sakitnya yang ditanya tu lah. Kau boleh jawab, kau tak boleh jawab. Kau jawab salah ke, payah juga kan. Jadi tanya je lah. Ustaz tu boleh jawab ke, ustaz tu tak boleh jawab ke, nombor dua. Hanya kita tanya.
Kalau dia kata minta maaf saya tak dapat nak jawab, next class nanti baru saya jawab, tak apalah. Itu menunjukkan ustaz itu dia cermat, dia takut kalau tersalah jawab. Tapi kalau memang dah ada dalam dada dia tu berkenaan soalan tersebut, dia boleh terus jawab. Baik. Dan juga hati, di sini dia katakan hati sebab dalam hadis tersebut menyebut wal qalbu, dan hati itu yang banyak berfikir. Jadi sebenarnya kita ada dua akal, kata ulama. Satu akalnya di otak, satu akalnya yang ada di hati. Hati pun dia ada akalnya sendiri, sebab itu hati pun dia boleh berfikir. Akal yang di otak, otak lah. Hati pun dia ada akalnya. Itu dibahaskan oleh para ulama, dan juga ilmu modern sains pun ada mengatakan begitu. Kerana dalam hati manusia itu dia ada berbentuk akal yang ada di dalam hati. Maknanya sebab itulah ada hubung kait dengan sabda Nabi SAW, "Idza fasada jasada kullu, wa idza salaha al jasada kullu, ala wa hiya al-qalb." Kalau baiklah dia, mana kalau jahatlah dia, jahatlah seluruh anggota. Kalau baiklah dia, baiklah seluruh anggota. Ketahuilah sesungguhnya ianya adalah hati. Jadi hati pun ada peranannya, ada akalnya yang tersendiri. Itu dibahas dalam masalah lain lah. Baik. Jadi sebab itu dalam hadis tersebut menyatakan, dan hati yang banyak berfikir. Dan sesungguhnya Al-Imam Abu Hanifah menjadi pandai pada fiqh itu dengan banyak mutarahah. Mutarahah ni melontarkan persoalan, dengan banyak melontarkan persoalan-persoalan, dan muzakarah, dan banyak mengulang kaji. Muzakarah ataupun berbincang, ya. Pada ketika adalah ia jadi penjual kain cotton atau kapas. Cotton, ya. Cotton tu cotton lah, kain cotton. Cotton tu kapas lah, ya? Ke bukan? Cotton kapas, betul? Kalau yang itu apa? Itu suf, itu wool kan? Wool tu bulu kambing kan? Tu suf, cotton kapas. Baik. Jadi Imam Abu Hanifah seorang penjual kain, dan beliau juga adalah seorang ulama besar, dan ada kerja yang lain iaitu menjual kain. Maka dengan ini diketahuikan bahawasanya dapat ilmu dan fiqh itu, ilmu dan kefahaman itu berhimpun ia serta usaha. Mana dapat dia itu dengan adanya usaha, ya, serta seperti berhimpun akan dia oleh Imam Abu Hanifah. Jadi ilmu dan faham itu mestilah kena ada usaha. Kalau kita belajar je tapi tak ada usaha untuk memahamkan, tak ada inisiatif, ya, balik rumah habis kelas habislah, tutup kitab. Sadaqallahul azim, tutup kitab. Nanti kalau kelas minggu depan ada, baru buka balik. Kalau kelas minggu depan tak ada, insya-Allah tak buka kitab tu. Buatnya kelas cuti 2 bulan, boleh tiup kitab berterabur-rabur. Ya. Sebab lamanya cuti, jadi kitab pun tak dibuka. Jadi tak ada usaha lah. Ya, kalau kita nak ilmu itu lekat, mana kena ada usaha. Lepas je pengajian, kita baca balik, masa lama besok buka balik, baca balik, ulang balik. Ya. Jadi lama-lama ilmu tu dia lekat lah, dan dapatlah faham itu. Kerana yang memberi faham bukan yang mengajar ni. Yang memberi faham hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Datanglah kot mana pun yang mengajar ni, Tok Wali sekalipun,
Tapi kalau kita tak ada usaha, diri itu tidak ada usaha untuk buka akal hati kita itu untuk faham, maka mana mungkin kefahaman itu boleh datang. Kita lah yang kena buka hati untuk faham, terutamanya ilmu yang berkaitan fardu ain, ilmu kehidupan, ilmu kemanusiaan. Ilmu kemanusiaan itu dari sudut pemikirannya, dari sudut perasaannya, dari sudut perkataan dan perbuatannya. Itu ilmu kemanusiaan. Manusia itu apa yang dia fikir, apa yang dia rasa, apa yang dia kata dan buat. Jadi ilmu kemanusiaan itu bagi pada tiga. Ilmu fikir, iaitu ilmu supaya tidak tersalah dalam berfikir. Mesti ada ilmu dia. Ilmu kalau kita tak nak tersalah, maksudnya tak nak tersesat. Sesat dalam pemikiran. Sesat-sesat ni berkaitan dengan akidah lah. Jadi ilmu supaya tak nak salah fikir, tak nak sesat fikir, iaitulah ilmu akidah. Kemudian rasa dalam hati itu, ilmu tak nak salah, tak nak wasak hati, tak nak berpenyakit hati itu. Ataupun ilmu kita nak kenal penyakit-penyakit hati, jenis-jenis penyakit hati, sifat-sifat yang keji atau sifat-sifat yang terpuji. Ilmu mana? Itu ilmu tasawuf. Kemudian perkataan kita, perbuatan kita, mana yang boleh bercakap, mana yang halal, mana yang baik, mana yang haram dalam perkataan dan perbuatan. Begitu juga amal-amal zahirnya, itu semua perbuatan dan juga perkataan. Jadi ilmu mana yang nak menjaga halal haram, makruh sunat, harus semua itu sah batal apa semua itu boleh ke tak boleh, perbuatan kita, perkataan kita, iaitulah ilmu fiqh. Jadi itu adalah asas ilmu kemanusiaan. Kerana manusia itu tidak boleh terlepas dari fikir dia, rasa dia, kata dan buat dia. Jadi nak dapat yang itu, nak menjadi, kalau orang mengaji tasawuf kan, nak menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna. Sebagaimana Allah Ta'ala dah sebut dah, penciptaan kita ini fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaannya. Dan Allah Ta'ala jadikan kita fil ardi khalifah. Itu ni adalah ciptaan Allah Ta'ala yang hebat, yang sempurna, yang sebaik-baik ciptaannya Allah Ta'ala sebut. Itu ni beruntung. Cuma masalahnya, bila Allah Ta'ala berikan kita hidup atas muka bumi ni, keluar daripada rahim mak kita, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, bila dah semakin besar, lupa. Dia jadi lupa. Bila jadi lupa itu, dia tak ingatlah kepada yang menciptakan dia. Jadi sebab itu kita kena kembali balik kepada hakikat penciptaan kita ini. Hakikat penciptaan manusia ini adalah, yang pertamanya, mengingati Allah Ta'ala. Mana nak ingat tu mesti nak kena kenal. Mana hakikat penciptaan kita ini, pertamanya mengenal Allah. Bila dah kenal, baru boleh timbul rasa. Bila dah timbul rasa itu, barulah dia akan jadi hal, keadaan dia itu. Barulah kita merasa, barulah kita boleh nak ingat Allah Ta'ala itu. Bukan ingat hanya pada lidah, tetapi dia duduk jauh dalam lubuk hati. Jadilah ingatan kita itu duduk tetap dalam itu, tumpuan kita itu di dalam hati kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, mulut je lah berzikirnya, kata ingatnya, tapi hati lalai.
Begitulah juga terjadinya pada amal-amal kita yang lain, seperti sembahyang. Zahirnya sembahyang, mulut lidahnya membaca, tapi hatinya lalai. Jadi nak dapat itu, nak dapat ubat daripada tidak lalai, ubatnya yang pertama mestilah, wajiblah mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Kenal mana ada ilmu yang boleh kita belajar untuk kenal Allah, iaitulah ilmu tauhid tadi. Balik pada ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Kurang-kurang kita faham makna syahadah, kurang-kurang makna syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sekurang-kurangnya. Apa dia makna ketuhanan yang terkandung dalam la ilaha illallah? Apa dia makna kenabian yang terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah? Kalau kita duduk situ amat-amati, belajar, faham, ulang-ulangkan dia di bawah makna ketuhanan, simpulan akidah, simpulan iman yang terkandung dalam la ilaha illallah itu, kalau betul-betul kita duduk, lama-lama dia terbakar dalam itu. Maksud terbakar itu, kita punya perasaan hal itu dengan Allah Ta'ala semakin bergelora, semakin kuat. Pasal kita tahu bila dah timbul Allah itu terkaya daripada tiap-tiap sesuatu yang lain daripada dia. Kemudian timbul pula satu lagi makna ketuhanan, iaitu iftiqarun ilaih, yang berkehendak kita ini, makhluk ini, kepadanya. Jadi apa dia yang timbul di situ? Timbullah sifat-sifat Allah Ta'ala tadi. Situlah timbulnya rasa kehambaan kita kepada Allah Ta'ala, dan timbul kemegahan ketuhanan di bawah la ilaha illallah. Bila kita sebut la ilaha illallah itu bukan lagi kosong. Sebut la ilaha illallah, terhimpun di situ istighna'ul ilah, terkaya Tuhan, dan iftiqarul ilaih, berkehendak makhluk kepadanya. Situ kurang-kurang. Bila istighna tu adalah sifat-sifatnya yang 20 itulah. Jadi kena belajar lah, kena belajar. Itu yang sebut selalu kena buat program tu lah. Program pasport MIT tu kena buat. Kan, kita sebut lah. Buat jadi contoh macam surau Taman Teratai tu. Surau Taman Teratai tu 19 bulan ni program. Pengurusi surau buat masuk iklan dalam grup surau dengan grup taman. Adalah 6 orang, 7 orang bagi nama. So ada hamba Allah Ta'ala dalam grup ni, kata tak pun 30 nama yang terawal saya sponsor. Tak dan 5 minit penuh 30 nama. Masya Allah. Okey lah. Dia pandang sudut tu, dia pandang itu fardu kifayah untuk qaryah dia. Siapa dia hamba Allah Ta'ala pun saya pun tak diberitahu. Dia kata ada lah. Sebut je 30 orang saya sponsor, tak sampai 5 minit penuh list 30 nama bagi. Tak ada baki lagi 8 orang. Hamba Allah Ta'ala ni tak apalah, daripada 30 saya sponsor lah semua. Masya Allah. Boleh jadi contoh. Buatlah. Kan susah pun. Pasal dia fardu kifayah, nak memahamkan umat makna syahadah tu. Kita nak memelihara akidah ummah dengan faham makna syahadah. Tugas kita lah akhir zaman ni. Jangan nak tunggu nak tunggu bila lagi tak tahulah. Jangan sampai macam Nabi sebut dalam hadis riwayat yang sahih, kan, petanda akhir zaman tu kalau dah matahari terbit dari barat itu, Allah, kalau kita baca hadis tu takut. Nabi takut sampai tahap mana wallahu a'lam lah. Sebab Nabi SAW sebut sesungguhnya Allah Ta'ala membuka pintu taubat daripada sebelah barat, sehinggalah Allah tutupkan pintu taubat itu
Makna maksud tutup itu bila matahari sudah terbit daripada barat. Dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, bila umat manusia melihat matahari terbit dari barat, amanu kullahu, ataupun berimanlah semua manusia yang ada atas muka bumi. Beriman semua. Tapi waktu tu iman dah tak diterima. Berimanlah kok mana menangis keluar air mata darah, mana yang tak sempat nak qada sembahyang, mana yang tak sempat nak sembahyang, mana yang tak dan nak tutup aurat, pergi cari kedai beli tudung, mana yang ada emas 80 kilo kat rumah lari tu, ambil bawa keluar pergi sedekah. Nabi sebut dalam tu, Nabi kata orang yang diberi emas tu, alangkah baiknya kalau kau bagi sebelum matahari terbit dari barat. Tak ada guna dah waktu tu. Habis semua tinggal semua. Beriman seluruh manusia kesemuanya pada hari tersebut. Jadi janganlah sampai tiba itu. Atau paling-paling kurang janganlah sampai roh sudah dikerongkong, baru kita nak rasa nak beriman, baru kita rasa nak sungguh-sungguh kenal Allah Ta'ala, barulah terasa. Itu jangan. Waktu yang ada ni baiklah digunakan sungguh-sungguh. Bila-bila masa je boleh berlaku, kita tak tahu. Jangan ingat lama lagi. Memanglah lama lagi. Maksud lama lagi tu kadang kita kadang lalai. Lama tak lama lah. Walaupun pendapat Imam Al-Hakim mengatakan petanda yang terakhir, petanda besar yang terakhir ialah matahari terbit dari barat. Itu pendapat Imam Al-Hakim. Itu imam hadis. Itu pendapat dia dan juga beberapa pandangan ulama yang lain. Sebab waktu sebelum itu banyaklah berlaku sekian Dajjal keluar, Imam Mahdi, Nabi Isa, berlaku rentatan itu. Nabi itu cerita peristiwa yang akan berlaku. Kita nak cerita peristiwa yang berlaku dalam kehidupan harian kita dulu. Pasal yang pasti peristiwa yang bakal datang ialah apabila Israel datang. Itu peristiwa yang pasti. Bila Israel datang, Israel datang 40 hari, 30 hari dia datang. Sampai masa sampailah. Dia bagi salam pun mungkin kita tak sedar, tapi roh kita tahu lah. Yang Israel akan bagi salam untuk mencabut jauh. Lagi orang yang ada rasa itu dia sudah tahu. Bukan tahu bila dia nak mati, saat-saat tu macam dia tahu. Lepas tu dia jadi lebih baik. Perbanyakkan solat sunat taubat, ujung-ujung menjadi lebih baik. Itu seolah-olahnya dapat merasai itu kebaikan yang dia lakukan itu. Itulah kalau kita tenggelam karam dengan la ilaha illallah, maka kita akan dapatlah perkara-perkara tersebut. Itu kunci dia, kunci kebahagiaan, la ilaha illallah. Baik, seterusnya dan adalah Abu Hafs Al-Kabir berusaha ia akan barang yang memadai akan dia daripada rezekinya dan mengulang ia akan ilmu-ilmunya. Jadi dia gunakan rezeki dia itu untuk dia mendapatkan ilmu. Dia cari rezeki, duit yang dia ada itu dia gunakan untuk dia memperoleh ilmu. Maknanya hidup dia itu nak mendapatkan ilmu. Maknanya ilmu ni kata Imam Syafi'i nak tak nak perlu berusaha, perlu kepada 5 perkara tu. Salah satunya adalah ekonomi. Maknanya kewangan, perlu ada juga kewangan untuk kita nak dapatkan ilmu itu. Sama je zaman dulu ke zaman sekarang ini, memang
Orang kata apa, cerita mudah dia, duit lah. Duit itu memang diperlukan dalam nak menuntut ilmu. Dan jadilah kalau akhir zaman, emas pun tak pandang dah. Punyalah nak suruh hajar Quran, nak suruh hajar sembahyang waktu tu. Emas ada kat rumah, tolonglah saya, hajar saya. Tak ada, tak laku dah waktu tu. Orang tu pun tak nak ambil dah. Tunggu je lah. Tunggu Allah nak lipat bumi ni. Tak ada dah. Habis dah, waktu tu sudah habis. Masa yang diberi sudah tamat. Jangan waktu tu baru kita nak mendesak. Baik. Maka jika tak dapat tidak bagi penuntut ilmu itu, daripada berusaha bagi manfaat anak-anak bininya dan lain. Jadi orang yang ada ilmu itu seharusnya memanfaatkan ilmu yang dia ada itu untuk ahli keluarga yang terdekat, terutama isteri dan anak-anaknya. Maka hendaklah berusaha ia akan mengulang akan ilmunya dan tiada segan dan malas ia. Segan itu maksudnya malaslah sama. Tiada segan atau tiada malu boleh juga. Tapi kalau bahasa belah-belah Patani, belah-belah utara, segan tu malas lah. Segan dan malas. Boleh juga kalau nak terjemahkan malu, sebab kalau malu bertanya pun tak dapat ilmu. Antara kunci ilmu itu adalah pertanyaan, bertanya. Boleh dapat ilmu. Okey, sekarang tanyalah, ada soalan. Saya tak bersihat, jadi nak rehat sekejap minum air. Boleh, kalau ada persoalan boleh tanya, insya-Allah. Bismillah. Ada soalan? Ya, sila. Ya. Wajib tak wajib lah. Tak wajib. Tapi cuma kalau ada ruang masa untuk kita nasihat dia, nasihatkanlah. Nasihatkan. Nak nampak, tapi gunakan ayat yang terbaik. Tapi kalau rasa nak bagi tahu direct, bagi tahu je lah. Kan? Kalau rasa dia boleh terima kita punya nasihat tu, eloklah lagi bagi tahu. Atau minta maaf, cik, tadi waktu cik semayang aurat cik terbuka. Tak apalah macam tu. Kalau dia nak semayang balik lah. Kalau dia tak nak semayang balik, terpulang pada dia lah, pasal kita dah bagi tahu. Ataupun nak guna cara yang lain. Tu hari saya perasan waktu cik sujud tu, nampak aurat belakang dia terbuka. Kalau boleh pakai baju tu biar labuh sikit lah. Yang nasihat dia, terpulang lah macam mana cara kita nak nasihat dia tu. Nak kata wajib tak wajib lah. Tapi sebaik-baiknya atas dasar kasih sesama saudara yang beriman, dia bagi tahulah atas dasar kasih tu. Kan pasal kita pun tak nak dia beramal semayang pakai baju singkat, lelaki pakai t-shirt kan semayang. Jadi kadang-kadang bila sujud itu tertarik, terbuka. Jadi situ dah bahagian aurat, sebab dia dah bawah kepada pusat. Kan? Contohlah, minta maaf sebut, alur punggung tu kan kadang-kadang nampak. Ya? Macam mana je? Longkang. Longkang Said. Dia panggil longkang Said. Ada nama ya? Ada nama ya? Dia punya longkang tu kan. Punya longkang tu nampak. Jadi longkang itu dengan kedudukan pusat dia dah bawah. Jadi dia dah masuk bahagian aurat. Aurat bukan depan je, belakang sekali lah. Maknanya pusat sampai lutut. Bukan pusat dan lutut, bukan. Pusat dan lutut jadi pelik pula. Tutup pusat, tutup lutut. Yang lain tak tutup. Dari pusat sampai ke lutut. Jadi ujung ujung longkang tu ujung longkang tu bawah pusat.
Kan? Tak boleh lah. Kalau ikutkan batal lah sembahyang tu. Pasal aurat. Tapi kalau dia perasan bila tu sebab dia tarik. Dia tarik tak apalah. Dia terbuka tapi dengan pantas dia tarik balik baju dia. Tapi baju nak tarik macam mana? Bukannya boleh jadi panjang. Baju dah macam tu. Kan? Tapi kalau dia pegang je, tak apalah, boleh lah. Dia pegang je kan. Masa dia sujud tu, masa dia lepas balik, masa dia duduk sujud dia pegang balik. Dia makruh lah buatan tu. Pasal tangan tak kat tempat sujud. Tak boleh lah. Kalau seorang-seorang nak buka itu dia kira tak boleh juga. Walaupun sembahyang seorang. bukan kira orang nampak. Tak, bukan. Sebab tu kalau perempuan sembahyang seorang, kena juga tutup aurat. Kita sembahyang seorang, kena tutup aurat. Tak boleh pakai boxer je, tak jadi. Tak apalah sembahyang seorang pakai boxer je lah. Tak boleh. Aurat tak tutup. Kurang-kurang pakai kain pelekat. Itu satu daerah yang ada belakang tu. Dia keliling. Dia keliling. Maknanya tahap keliling pusat tu, dia pusat keliling belakang. Kadang-kadang orang dulu-dulu pakai kain pelekat dia sendar kat perut dia. Perut dia kan ada bumper sikit. Dia boleh sendar kat perut. Baju tak pakai. Ini makruh lah. Tapi sembahyang sah, tak ada masalah. Ya. Jadi boleh. Sebab tu kadang-kadang kalau sembahyang seluar pendek, kena sedia tight lah. Tak ada dah, seluar tak ada. Lupa pergi main futsal. Waktu sembahyang nak masuk dah, ada pertandingan futsal. Futsal pakai seluar pendek dengan tie. Sembahyang je lah. Kain pun tertinggal, dia dah bawa dah contoh. Macam mana nak sembahyang? Sembahyang je lah. Pasal dah tutup dah. Kan? Tutup aurat tu. Biasanya orang lelaki kan pakai seluar pendek, lepas tu pakai seluar tight tu kan, tight hitam tu. Apa? Boleh lah sembahyang. Tapi jangan jadikan amalan. Sebab baiknya tukarlah pakai kain lain. Jadi lebih bersih. Pisah ke? Sah. Tak ada masalah. Boleh. Kalau baju yang singkat tadi tu elok tie in lah. Tapi kalau tie in pun terbuka, macam mana? Tak boleh lah. Tie in lah, siap-siap masuk dalam dengan biar terkeluar. Cawat pendek je. Cawat pendek dia tertarik lah. Macam pendek kan. Apa suruh pakai cawat pendek? Pakailah sebelah elok sikit. Dalam banyak-banyak sebelah tu juga pakai. Kan? Baik. Ada soalan lain? Saya nak teruskan ke atau berhenti atau nak takat? Maknanya terlewat dalam sembahyang. Mungkin terlewat sebab ada urusan ke ataupun tertidur ke kan. Jadi bangun-bangun tu lagi 3-4 minit nak masuk maghrib. Jadi kok mana pun wajib kita sembahyang juga. Kena sembahyang. Ya, rakaat pertama okey, rakaat kedua dengar orang azan. Maknanya sah tak sembahyang kita tu tadi? Sah dah. Sebab di situ ada beberapa pendapat. Ada yang kata cukup sekadar takbir, dia kira sah sembahyang itu. Mana kita takbir, sempat bertakbir, Allahu Akbar, orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kira sembahyang tu diteruskan. Jangan stop pula. Ya, ada pendapat kata sekurang-kurangnya rukuk. Ada pendapat mengatakan sekurang-kurangnya 1 rakaat baru dikira sah sembahyang tu. Maknanya dapat sempat 1 rakaat baru orang azan. Teruskan, jangan berhenti. Maknanya sembahyang tu sah lah. Maknanya dikira lah. Tak perlu nak ulang balik dah. Sebab tadi masa kita takbir masih lagi sebelum maghrib. Walaupun waktu itu waktu haram, bukan pilihan kita. Ya, waktu maknanya antara nak masuk maghrib tu dikatakan waktu haram sembahyang. Tak boleh sesuka hati. Tapi disebabkan kita tak sengaja, bukan sengaja. Jadi waktu itu kita diwajibkan untuk tunaikan sembahyang juga.
Kalau dah sipi-sipi, tengah angkat takbir, Allah, surau pun dah azan, masjid pun dah azan, tak dikira. Maknanya kena berhenti dululah. Berhenti dulu, solat maghrib, kemudian baru qada asar tadi. Boleh. Ada soalan lain? Baik, kalau tak ada soalan lain, kita sambung kitab seterusnya, iaitu kitab Muhimmah. Dekat situ dululah. Baik, kita berhenti dekat mana? Fatannya. Betul, fatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Seterusnya golongan seterusnya ialah orang yang mengadu-ngadu antara manusia supaya berkelahi, seperti ia memindahkan perkataan dua orang supaya berkelahi. Ada orang yang sama ada dia berbuat fitnah ataupun orang yang mengadu domba, buat cerita supaya bergaduh sama sendiri, maka iaitu haram, lagi dosa besar. Dan dihubungkan pula orang yang menuduhkan orang dan orang yang berpaling daripada bertutur antara dua orang, yakni sampai tidak bertegur lebih daripada 3 hari dengan tiada keuzuran syarak. Maknanya dengan tiada kerana uzur syarak. Dia buat cerita si A ni kepada si B. Jadi bila B dengar ni, tak sangkalah saya. Betul ke? Ya betul. Saya dengan dia macam ni. Kan, dia buat cerita lah. Dia depan awak baik ke main, belakang macam-macam dia cerita pasal awak, tahu tak? Dah kenapa pula? Duduk pergi mengumpat pasal orang mengadu domba, buat cerita fitnah dan sebagainya. Menyebabkan orang yang seorang lagi tu dah jadi lain dah. Bila berjumpa dah tak mesra dah. Macam sesuatu. Kan? Pasal dia dah ada maklumat. Orang ni bagi tahu yang best friend dia ni banyak kata tikam belakang lah, cerita pasal buruk lah, apa semua. Jadi perkara itu adalah dosa yang besar, sehingga kan boleh menyebabkan terputus silaturahim, menyebabkan jadi bermusuhan pula antara dua orang yang baik ni tadi. Baik, katakan memang si A ni bila depan si B memang baik, pujinya, melambung, belanja, makan, macam-macam lah. Tapi bila belakang si B, si A ni bercerita buruk pasal si B, katakanlah memang, pun kita tak boleh sampaikan kepada si B. Kita yang dengar ni. Jadi ada 3 orang. Ada A, ada B, ada C. A dengan B ni kawan baik. Yang C ni tak tahulah apa masalah dia. C ni pun baik dengan A dan B ni. Jadi cerita dia, A dengan B ni, B cerita elok je pasal A ni. Tapi yang A ni cerita buruk pasal B belakang. Dia cerita dekat CC ni. CC ni sampaikan pula kepada B. A cerita kat C, C sampai kepada B. Jadi B dengan A ni dah jadi lain lah. Dia dah ada maklumat mengatakan, A ni baik depan je, belakang jahat kemain. Kan? Setan kata. Contoh pula lah.
Jadi perlu ke kita cerita? Tak perlu juga. Walaupun orang ni dia cerita benda tak elok, sebab dia punya kesan dia tu akan jadi lagi tak elok. Melainkan kalau si A ni ada rancangan nak buat benda jahat dekat si B, itu cerita lain. Ada rancangan nak buat jahat, itu kita kena ceritalah. Tapi kalau dia sekadar cerita memburukkan, tak perlu disampaikan. Dia jadi itulah, dia jadi Yang B tu yang C dia. macam mana? Yang fatal dia. Yang fatal tu yang C tu. Yang C tu lah yang bawa cerita. Yang si A ni dia sekadar cerita pasal B ni dekat si C. A ni cerita buruk belakang si B, depan-depan dia baik. Lembut gigi dari lidah. Tebu di hujung bibir kan. Manislah. Tapi baiklah, memang baiklah. Makan belanja sakan tak tahu apa masalahnya, tapi belakang cerita buruk. Kan? Tak tahu apa benda yang dia tak puas hatinya, wallahu alam. Dia ceritalah dekat C. Kan? Jadi dia cerita-cerita kat C pun, tak boleh ni saya kena cerita dekat B ni. Kan? Tak perlu cerita. Selagi benda tu, kalau C tak cerita, tak sampaikan, maknanya benda tu si B takkan tahu. Bila takkan tahu, hubungan dia dengan A tetap baik. Walaupun di belakang B ni, A ni cakap buruk pasal dia. Tapi kalau C ni jaga, walaupun A ni cerita macam-macam, C ni tetap jaga. Diam je. Dia tak pergi bercerita balik. Okey lah. Mana hubungan tu masih elok. Tapi kalau dah start buka cerita, dia pergi cerita, maknanya akan jadi rosak hubungan tu. Bila rosak hubungan tu, boleh jadi bergaduh, boleh jadi putus silaturahim, putus kawan. Kesan itu buruk. Kesan dia tu sampai memutuskan silaturahim, apa hukumnya? Orang yang memutuskan silaturahim, dosa besar. Banyak boleh tengoklah dalam riwayat-riwayat hadis-hadis apa hukum yang Nabi sebut tentang pemutus silaturahim. Kesan dia ke situ. Jadi tak boleh, walaupun orang cerita dekat kita, kita kena simpan lah benda tu. Kena simpan. Cuma kita boleh buat kiasan, tak tuju pada siapa-siapa. Buat kiasan tu maknanya kita ada benda nak disampaikan, sekadar umum sajalah. Kalau dia masih nak percaya lagi, tak ada masalah. Sebab si A tu tetap baik bila di depan si B. Selagi dia tak buat perkara-perkara yang memalukan, selagi dia tak kutuk depan-depan, jadi tak apa, tak ada masalah lah. Benda tu tak ada apa pun sebenarnya. Yang jadi masalah sisi yang golongan fatal ni tadi. Dia jaga cerita. Dia jaga cerita. Tapi bila si A menceritakan pula pada D, ada pula watak lain pula. Tadi C, ni D pula cerita. Yang C ni dia berkawan sekolah, yang D ni kawan kat office, contoh. Dia sampai pula dekat office, cerita pula dekat D. D cerita dekat E. Habis semua cerita pasal si B ni tadi. Dah bohong. Habis dah satu office tahu pasal si B. Jadi si A ni lah fatal, dah merosakkan hubungan si B dengan orang lain. Maknanya hilangnya percaya D, E, F ini terhadap si B disebabkan cerita yang dibawa oleh si A. Jadi dapat sampai ke B tahu, habislah. Elok sebelum ni bergurau bersenda semua dah ketat je muka. B dah datang, B dah datang. Masing-masing dah tak nak lagi keluar bersama, tak nak lagi dah borak, sekali bergelak ketawa, sekali dah lain. Si B pun dah rasa macam, apa pasal? Vibe kan, dia panggil vibe. Apa pasal? Vibe lain macam. Dia pun terasa gelombang tu kan. Gelombang tak berapa sedap tu. Dia benda tu kita boleh rasa nampak lain bila orang dah lain dengan kita. Mesti ada sesuatu yang sampai, yang menyebabkan
orang. Orang kata apa? Menjauhkan diri daripada kita. Sepatutnya kita kena mendekatkan, mengharmonikan, memesrakan. Macam tu. Bukannya pergi buat cerita benda yang tak elok. Itu fatan, dosa besar. Bila fatan ini dia berkait dengan manusia, bertaubatlah, air mata darah sekalipun. Tapi kalau kita tak minta maaf dengan orang yang kita cakap buruk pasal dia tadi, tergantung taubat kita tu sampai yaumul mahsyar, sampai hari akhirat nanti. Tergantung kita dengan Allah. Ya Allah dah ampunkan, Allah terima taubat sebab kita dah bersungguh nak taubat. Tapi kita dengan si dia tadi, dengan si orang yang kita buat cerita pasal dia tadi, belum. Kita tak minta maaf lagi. Tergantung itu nanti di sana nanti. Terpulanglah kalau dia nak maafkan kat sana nanti. Kalau tak, pahala akan bagi kepada yang kita cerita tadi tu. Ada kira macam mengumpat pun dia. Kadang-kadang tokok tambah, bila dah tokok tambah jadi fitnah, mengadu domba. Banyaknya dosa-dosa besar dihimpunkan dalam hanya melalui lidah sahaja. Boleh jadi mengumpat, tambah fitnah, tambah mengadu domba. Allah, berat tu. Ya, seolah-olahnya kita cincang badan si B tu ratah ramai-ramai. Itu orang mengumpat tu kan seolah-olahnya makan daging saudara dia sendiri. Makan daging mentah-mentah makan. Itu orang mengumpat, bahaya. Dia besar dosanya. Ni kita ni tak payahlah sibuk sangat dengan hal orang. Tu buat hal kita je lah akhir zaman ni. Ya, tupu pada diri sendiri. Orang lain tu tak pula terpulang lah pada dia tu. Melainkan kalau benda yang perlu ditegur, itu cerita lain. Kalau campaign sebelum mengundi kan. Campaign sebelum mengundi tu cerita buruk pasal orang. Kalau boleh jatuh fitnah tak boleh. Itu bukan dasar landasan yang diperjuangkan oleh agama. Kalau kita nak berkempen pun, kempen benda betul lah. Tak perlu nak cerita buruk pasal orang. Ya? Ini dia berkempen, dia cerita buruk pasal orang. Sebab kalau kaedah psikologi, bila seseorang itu banyak cerita buruk pasal orang lain, nak menuntut keburukan diri sendiri. Dan diri sendiri itu banyak salahnya. Tu dia cerita buruk pasal orang lain. Jadi simple je. Macam diri sendiri pun banyak buruk. Sebab tu dia cerita buruk orang lain sebab nak tutup. Itu psikologinya begitu. Ada orang kalau bersih diri dia tu, tak ada pun terasa dia nak cerita buruk pasal orang lain. Boleh nak berkempen ke nak apa, terpulang. Itu kadang-kadang tu tak kena lah. Kalau dikatakan kita ini bermazhab menyempitkan apa semua kan. Tapi kalau yang di sana pula mengatakan dah malas nak sebut, tak boleh, saya tak jadi nak cakap. Itu cakap waktu lain boleh lah. Kan, dia nak ikut dia lagi sempit adalah. Kalau kan dia lagi sempit lah. Kita ni satu dunia. Itu bukan sempit. Dari sudut akidahnya, ya, perjuangkan tak kira apa pun. Dah sambung balik cakap macam mana? Tadi kata tak nak cakap. Tak kira lah apa parti pun. Perjuangan itu, perjuangan nak katakan politik itu adalah politik kita nak menguruskan manusia. Kan tadi kita dah bagi tahu ilmu kemanusiaan. Perjuangkan akidah tu dulu. Kalau akidah pun kamu tak boleh nak perjuangkan, apa ni? Nak berjuang apa? Pegang negara semata. Akidah tu nombor satu. Kalau akidah pun boleh buat main-main, apa lagi, tak kira lah apa warna sekalipun. Kalau dikatakan orang akidah mazhab Asy'ariyah Maturidiyah sempit, yang kamu nak bawa situ lagi sempit. Apa yang diperjuangkan? Kan? Tak kira lah siapa-siapa cakap pun. Tapi kalau akidah pun kamu tak boleh nak perjuangkan, akidah ummah,
Tak payah ceritalah pasal nak perjuangkan Islam tu. Tak kira lah warna apa pun. Jangan terasa pula. Tak kira lah warna kuning ke, warna biru ke, warna hijau ke, warna coklat ke, warna apa sekalipun. Perjuangan kita adalah menegakkan la ilaha illallah. Adalah menegakkan akidah. Nak menguruskan politik tu, nak menguruskan manusia. Kita kena uruskan pemikiran manusia itu dulu. Masukkan Allah betul siasahnya. Kerana siasah Nabi SAW bertunjangkan, berteraskan akidah yang sahih. Kalau orang nak tegakkan akidah Asy'ariyah Maturidiyah pun kamu nak bangkang, kamu nak kata sempit dan sebagainya, apa lagi platform yang ada untuk diperjuangkan sebenarnya? Malah nak cakap politik. Ini kan politik, ni ilmu, ilmiah. Tak ada kena-mengena dengan warna-warna politik yang ada di Malaysia. Mungkin ada kena-mengena dekat Uganda mungkin. Kat Malaysia semua harmoni, insya-Allah. Marah nanti orang. Biarlah marah kau mana. Kita cakap benda betul. Jelas Itu dulu. Perjuangan yang tu, tegakkan tu, sungguh-sungguh. Betapa ramai yang akan sokong kamu. Betul? Kalau betul sungguh-sungguh nak perjuangkan tu, insya-Allah ramai yang akan sokong. Bukan sandiwara, bukan lakonan, bukan hanya untuk dapatkan sokongan politik, undian dan semata. Bukan. Tapi kerana untuk mendapatkan sokongan Allah dan Rasul, sokongan ummah, sokongan para malaikat. Perjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagaimana perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih, sebagaimana perjuangan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Perjuangan mereka itu akidah tunjang tak tinggal Asy'ariyah Maturidiyah, sebagaimana perjuangan Imam Syamil di Chechen, sebagaimana perjuangan Omar yang di Perancis tu. Dan orang politik kena tahu sejarah perjuangan ni. Cari balik. Semuanya itu bertunjangkan Asy'ariyah Maturidiyah. Tak payah pergi jauh. Tanah Melayu kita pun. Semuanya itu. Tiba-tiba kamu kata sempit. Kok mana sempitnya? Akidah adalah akidah ummah sedunia. Majoritinya. Baik. Barulah betul. Barulah nak pegang negara itu, baru boleh pegang. Kalau tak, masing-masing bawa kepada kanda masing-masing lah. Warna masing-masing. Warna masing-masing sampai bila-bila pun yang tu buruk, yang ini elok. Yang tu tak elok, yang ini baik. Itulah kesudahannya. Masing-masing akan cerita buruk itu, buruk ini, yang ini baik. Habislah. Dibawa ke situ. Jadi tak, kita sepatutnya gunakan kacamata yang transparent, yang prisma. Bila prisma yang putih itu, apabila cahaya yang masuk tembak prisma putih akan mengeluarkan 7 warna pelangi. Prisma kan, tengok. Kalau kaca ni, bila cahaya tembak, maka keluarlah warna-warni. Tapi kalau pakai satu color je, kita akan tengok orang dengan warna yang kita pakai. Tengok, kamu ni warna lain, tak boleh masuk grup. Reject. Tengok orang, ni warna lain, tak boleh. Habislah. Islam itu jernih. Betul perjuangan itu. Perjuangan sebenarnya perjuangan tunggu Imam Mahdi keluar lah, habislah cerita. Itu tak ada dah warna-warna ni, habislah. Kita di bawah satu panji sajalah. Right, wallahu alam. Tekak kering ni paksa cakap juga. Dia semangat kan, payah. Baik, yang ke-11, ghibah. Orang yang mengumpat-ngumpat akan manusia.
Istimewa pula mengumpat orang yang alim. Dan orang yang mengamalkan Al-Quran. Besar usaha. Mengumpat orang alim. Sedap dia mengata kan? Mengata ke orang alim, mengata ke ulama. Maka muafakatlah segala ulama mengatakan dosa besar, lagi jadi fasik, lagi tertolak saksinya atas segala orang yang mengumpat-ngumpat akan orang yang alim dan orang yang mengamalkan Al-Quran. Masya Allah. Dan ini berlaku pada zaman kita pada hari ini. Cumanya kesian pada orang awam, dia tak kenal mana satu ulama, mana satu bukan. Bagi dia semua macam ulama je kan. Tu orang awam lah. Tapi kalau nak confirm ulama alimnya, memang ada ulama-ulama yang muktabar, macam Imam Nawawi, Imam Ghazali. Iaitu semua ulama-ulama yang memang dah maklum dah. Sudah maklum kealiman mereka, status ulama mereka itu semua dah tahu. Tapi kalau itu pun mereka boleh bercakap yang tak elok kepada imam-imam itu tadi, ulama-ulama itu tadi, itu dah kira mengumpat bercerita yang tak elok, dosa besar, lagi jadi fasik. Itu ulama berhukum begitu. Jadi kita jangan ikutlah golongan-golongan yang bermudah-mudah dalam merendah-rendahkan ulama-ulama yang besar tadi. Cerita itu, cerita ini, bercakap tentang sampaikan mengatakan imam-imam tersebut akidahnya rosak, dan mengatakan Imam Nawawi akidah rosak, mengatakan Imam Ibn Hajar akidahnya rosak. Itu tuduhan berat. Jangan ikut golongan macam tu. Belum cerita benda-benda yang tak sepatutnya, merosakkan umat. Lebih pula mempermain-mainkan nama Allah Ta'ala. Kan? Dia hi, dia bermain pula. Tak kira lah, cikgu rekod lah. Kan? Orang hentam-hentam lah macam mana. Itu pun jadi isu. Berapa ramai para ulama menyatakan huwa itu adalah salah satu nama Allah Ta'ala yang mulia. Sebagaimana ayat Quran, huwallahu alladhi la ilaha illa hu. Dimulai, Allah Ta'ala memulakan dengan huwa, dan Allah Ta'ala akhiri pun dengan huwa. Huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa. Sebab itu salah satu daripada nama Allah Ta'ala yang mulia itu huwa. Itulah pandangan yang disampaikan, yang diberikan oleh salah seorang imam mufassirin, imam tafsir, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab beliau Lawami'ul Bayyinat Syarah Al-Asma'ul Husna wa Sifat, menyatakan bahawa huwa itu salah satu daripada nama Allah yang mulia. Begitu juga kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar, mengatakan bahawa la ilaha illahu itu adalah tauhid bagi orang khas, tauhid khawas. Begitu juga Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil-Fatawi menghimpunkan beberapa pandangan ulama tentang kalimah tersebut. Cukuplah 3 ulama besar itu. Sebab Allah Ta'ala sebut wa dzkurisma rabbik, dan sebutlah nama Tuhan engkau. Dan huwa itu salah satu daripada nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala gunakan huwa itu dua, awal dan akhir dalam ayat tersebut. Itu sudah cukup menunjukkan dalil yang kuat. Adapun kita tidak ada khilaf berkenaan dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi, ataupun namanya zikir yang ma'thur daripada Nabi. Itu the best, itu the first, itu yang pertama, itu aulanya. Tetapi bukannya kita katakan tak boleh langsung berzikir dengan nama Allah Ta'ala yang lain. Bukan masalah Nabi ajar tak ajar, tak. Nabi tidak ajar
tidak membatalkan perintah umum Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wadhkurisma rabbik, sebutlah nama Tuhan. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah. Zikir itu perintah umum, itu tak terbatas selagi mana zikir itu tidak bersalahan dengan perintah Allah Ta'ala, bersalahan dengan syariat. Huwa itu salah satu nama Allah Ta'ala. Ya, itu juga pendapat Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari tentang zikir yang ma'thur ataupun yang tidak ma'thur. Dan dibolehkan. Kalau dalam sembahyang pun kita boleh membaca zikir yang tidak ada daripada Nabi SAW. Mana dibolehkan dan mendapat pahala. Apatah lagi di luar sembahyang daripada bab awsa', maknanya bab yang lebih luas. Itu kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Boleh cek tengok. Gitu. Makin sakit kepala dah. Allahu Akbar, akhir zaman. Bukan nak bawa orang dekat pada Allah Ta'ala, tapi nak bawa orang lagi bergaduh, cakaran sama sendiri. Kalau salah, tapi kalau ada pandangannya oleh para ulama dan masih lagi dalam kolam syariat Allah Ta'ala, selagi itulah boleh. Lepas tu pula ada orang salah faham. Harus dia faham harus pada ta'rif hukum taklifi. Harus pada ta'rif hukum taklifi, iaitu barang yang tidak diberi pahala kalau buat dan tidak dapat dosa atau azab kalau tinggal. Itu harus. Ma la yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Kan itu definisi ta'rif harus. Bukan itu. Harus kat sini maksudnya dibolehkan dan mendapat pahala. Boleh tengok hadis sahih. Nabi sebut, walaupun kamu mendatangi isteri kamu, tetap dikira ibadah. Padahal mendatangi isteri itu adalah harus. Kalau nak mendatangi isteri, mana bersama dengan isteri, boleh cek hadis tersebut. Itu pun dikira ibadah. Apatah lagi orang yang berzikir di dalam hatinya itu diniatkan, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih lagi lah. Makin sakit kepala Allah. Baik, sekarang situlah kita berhenti dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala alam. Baik, denyut kepala. Baik, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa hafizil mursalin. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala hadratin nabi Muhammadin mustafa rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi al-kiram. Wa masyayikhina al-Fatihah.